Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan, rakan-rakan semua. Saya ucapkan selamat tengah hari. Selamat tengah hari, alhamdulillah kepada tuan dan puan yang dapat kita sama-sama dapat meneruskan sekali lagi satu lagi hari dalam bulan Disember. Hari ini 26 hari bulan 26 hari bulan. Kalau ikutkan kita ada 5 hari lagi untuk menamakan Disember 2020, dan hari ini saya bersyukur alhamdulillah kerana dapat sekali lagi bersama-sama, dan saya pun dapat sekali lagi mengadakan video untuk hari ini. Dan sekiranya tuan dan puan bersama-sama di platform Facebook, saya ucapkan selamat datang. Dan sekiranya tuan dan puan menonton di platform lain, sekiranya tuan dan puan menonton video ini di platform channel YouTube, saya juga ucapkan terima kasih. Jadi pada hari ini InsyaAllah kita akan bincangkan satu lagi topik yang ringkas. Jadi dalam sesi video yang saya siarkan, tuan dan puan, dia tidaklah bersifat terlalu serius dan dia tidaklah pula terlalu santai, tetapi pada masa yang sama kita harapkan supaya perbincangan dan beberapa maklumat, input yang saya tinggalkan dalam video-video ini akan memberi sedikit sebanyak impact dan input yang baik kepada semua yang menonton dan mendengar video ini. Jadi hari ini kita bercakap tentang rekod. Tentang rekod dan merekod, tentang rekod dan aktiviti merekod untuk bisnes kita. Baik, tuan dan puan, sudah tentulah saya yakin majoriti saya dapati majoriti sekitar 90% daripada rakan-rakan sama ada yang follow yang follow di Facebook, sosial media yang aktif sama ada Facebook ataupun channel YouTube serta blog www.noraminaomar.com. Saya dapati 90% adalah memang usahawan. Daripada 90% itu sekitar 60% adalah wanita dan bakinya adalah lelaki. Jadi tuan dan puan tidak kira lah apa gender yang lelaki atau perempuan. Jadi sama ada tuan dan puan memang usahawan yang sudah lama ataupun usahawan baru, atau mungkin tuan dan puan individu yang berminat tentang dunia keusahawanan. Saya ucapkan terima kasih kerana terus menyokong kepada kehadiran video-video dan juga konten-konten yang menyokong industri bisnes dan juga landscape keusahawanan, terutama yang berbahasa Melayu. Baik, jadi untuk itu tuan dan puan, hari ini sebenarnya saya jadualkan untuk satu topik yang berkenaan tentang pengurusan keuangan. Pengurusan kewangan. Jadi salah satu daripada perkara penting dalam sistem keuangan syarikat kita adalah sebahagiannya adalah sistem perakaunan. Dan kedua-dua ini tuan dan puan, kita tak boleh lari daripada satu perkara, iaitu dokumen. Dan kali ini apabila kita bercakap tentang dokumen dalam pengurusan, kita akan menyentuh tentang sumber-sumber yang penting untuk dokumen itu ada dan membolehkan laporan-laporan kewangan yang lain-lain tu disediakan dengan sempurna. Jadi ada di kalangan kita tuan dan puan yang menyediakan laporan kewangan tetapi tidak sempurna. Maksudnya dia tidak menunjukkan angka ataupun situasi sebenar perniagaan kita. Itu ada juga kita ada laporan kewangan tetapi laporan kewangan kita tu tidak menunjukkan keadaan sebenar bisnes kita. Bahaya juga tapi tak apa, kita dah ada dan kita betulkan. Jadi kali ini saya bawakan satu pendekatan untuk kita bincangkan semula tentang perkara merekod transaksi bisnes. Dan soalan yang spesifik saya letak pada tajuk hari ini, adakah perlu kita merekod? Kalau kita bayar yuran sekolah anak kita pun kita kena rekod ke? Itu antara soalan yang basic. Jadi tuan dan puan, ada dua jenis ada dua keadaan usahawan yang biasa kita temui hari ini, iaitu tuan dan puan yang menguruskan bisnes dengan lesen enterprise satu, ataupun tuan dan puan yang menguruskan bisnes dengan syarikat dua. Jadi yang pertama, sama ada tuan dan puan urus bisnes tuan dan puan tu dengan lesen enterprise dan adalah akaun bisnes yang tuan dan puan buka, ataupun tuan dan puan mengurus bisnes dengan syarikat PLT atau Sdn Bhd dan mempunyai akaun syarikat bisnes yang tuan dan puan buka untuk menguruskan secara khusus, secara spesifik tuan dan puan punya rekod tu tadi. Jadi tuan dan puan kepada yang menonton video ini sama ada secara terus menerus secara live ataupun tuan dan puan menonton secara rebroadcast, saya ucapkan terima kasih kerana sokongan tuan dan puan yang menonton video ini serta menyokong kepada kandungan iaitu konten-konten dalam konteks perbincangan bab-bab keusahawanan sama ada dia mengurus perniagaan, pengurusan kewangan, pengurusan sumber manusia, tentang business model, tentang strategi planning ke apa, semuanya yang berkisar tentang dunia keusahawanan. Saya ucapkan terima kasih.
Jadi sekali lagi tuan dan puan, video ini tuan dan puan selain daripada di Facebook, tuan dan puan juga akan dapat menontonnya di channel YouTube. Jadi nanti tuan dan puan boleh terus boleh cari Nur Aminah Omar YouTube channel, ada di sana. Dan tuan dan puan boleh juga terus ke www.nuraminaomar.com, dan ada blog dalam blog tu ada dimasukkan beberapa video yang berkaitan untuk tuan dan puan tonton dari masa ke semasa. Baik, untuk perbincangan hari ini kita ambil satu skop. Kita ambil satu skop sahaja, iaitu pengurusan merekod transaksi. Jadi kalau tuan dan puan, kalau kita kata kita dalam pengurusan perniagaan, kita ada satu aktiviti ataupun satu bahagian merekod, sama ada kita buat sendiri atau kita bagi staff kita buat, iaitu cashbook. Kita merekod duit cash tu, pengeluaran tunai, masuk, duit keluar masuk secara harian. Tetapi tuan dan puan, ada setengah-setengah individu tu ataupun setengah bisnes, dia hanya rekod seminggu sekali. Jadi bergantung kepada tuan dan puan berapa banyak transaksi. Kalau tuan dan puan punya bisnes tu aktif, kena rekodlah tiap-tiap hari. Kalau tiap-tiap hari tu ada transaksi, kenalah rekod tiap-tiap hari. Kalau tuan dan puan ada rekod tiap-tiap hari, janganlah buat manual. Tuan dan puan penat, gunalah sistem. Gunalah sistem. Kalau tuan dan puan punya transaksi, katalah tuan dan puan buka kedai, tuan dan puan ada orang kata retail store, gunalah sistem. Belilah mana-mana POS, dipanggil point of sale, sistem yang kat luar sana, yang sesuai digunakan untuk kedai tuan dan puan. Kalau kedai tuan dan puan tu memang transaksi dia tak banyak, contohlah macam kita buka kedai jahitan di rumah, kata kita buka kedai jahitan di rumah, tak adalah hari-hari orang hantar baju untuk jahit, betul? Jadi mungkin kita tak adalah POS, kita tak ada point of sale system, tapi kita ada record manual, kita guna Excel, ataupun kita guna buku je, kita guna buku ledger. Jadi apa-apa pun tuan dan puan, kita kena ada rekod. Jadi tuan dan puan, kalau bisnes tu memang dah banyak, transaksi sehari tu dah banyak, gunakan sistem. Kalau tuan dan puan buat online pun, gunakan sistem yang boleh track tuan dan puan punya transaksi tu secara online. Jadi dia mesti ada. Okey, jadi berbalik kepada cashbook ni tadi tuan dan puan, bermakna kita memantau, kita merekodkan setiap hari transaksi keuangan untuk bisnes kita. Jadi contohlah tuan dan puan, tuan dan puan buat bisnes nasi lemak. Saya buat contoh tuan dan puan buat bisnes jual nasi lemak. Jadi contoh hari ni saya jual nasi lemak. Jadi pukul saya dah siap dah pukul 6 pagi. Saya buka gerai, saya jual nasi lemak pukul 6 pagi, saya dah ready dah. Saya bawa untuk duit tukar, duit shilling apa semua, saya dah sediakan RM100. Saya dah sediakan dalam bekas sebab saya nak pergi jual nasi lemak. So set nasi lemak pun semua dah ada. So saya akan bawa ke gerai. Jadi saya dah tahu hari tu saya ada RM100 untuk nak jual nasi lemak tu tadilah. Yelah, RM100 untuk modal awal Orang kalau beli, saya nak bagi baki apa semua kan. Jadi saya sediakan RM100, ada duit RM10, ada duit RM5, ada duit RM1. Saya dah sediakan. Okay, so saya pun pergi menjual. Jadi bila saya pergi menjual tu tuan dan puan, saya akan kira berapa pack nasi lemak yang saya dapat jual tu. Jadi saya akan buat rekod. Okey, katalah 10 nasi lemak biasa. Saya dah letak 10. Setiap kali ada pelanggan beli tu, dah ada satu rekod ataupun satu ledger buku, saya akan tanda. Nasi lemak biasa. So tak 10, 20, 30 sampailah habis. Jadi katalah saya jual nasi lemak daripada pukul 6 pagi tu sampailah pukul 11 pagi. Pukul 11 pagi saya tutup kedai. Habislah. Jadi saya tengoklah. Jadi saya tengok rekod berapa sebenarnya pack nasi lemak biasa yang saya jual, pack nasi lemak ayam goreng berapa saya jual, pack nasi lemak sotong berapa saya jual, pack nasi lemak lauk-lauk lain tu lah. Jadi saya dah kira, saya dah ada rekod transaksi. Jadi saya dah tuliskan 10 pack, 20 pack, 30 pack semua saya dah susunkan. Jadi saya ada rekod pada hari tu. Modal awal saya pada hari tu RM100 dan jualan saya pada hari tu saya dapat, alhamdulillah, dengan jual-jual semua tu saya dapat RM350. Jadi pukul 11.30 tu saya tutup kedai. Saya ada 30 minit untuk buat cleaning. Saya dah clean dan kemudian saya akan ambil masa lagi sekitar 30 minit lagi untuk buat rekod hari tu. Okey, dah habis. Maksudnya saya buat jualan RM300, kemudian saya ada RM100 modal awal tadi. So sekarang ni sepatutnya total yang saya ada adalah RM400, betul? Jadi RM400 ni saya kata okey, saya kena beli modal untuk esok. So sekarang ni dah habis. Contoh saya dah habis lah bekas untuk bungkus nasi lemak tu, dah habis kertas tu. Jadi saya pun pergi ke kedai. Saya beli bungkusan nasi lemak, saya beli pack plastik, saya beli tu semua, saya dah gunakan RM70. So saya ambil resit, saya bawa baliklah resit tu RM70. Okey, jadi saya beli lagi, apa lagi yang saya perlu? Okey, saya beli kacang dengan ikan bilis saya beli kacang dengan ikan bilis RM30. So maksudnya
saya ada RM400 tadi, saya dah belanja RM100, so saya ada baki RM300. Saya pun balik rumah saya akan tulis dalam buku. So saya tulis dalam buku. Okey, dengan baki RM300 tu tiba-tiba baru saya teringat saya belum bayar yuran tuition anak saya RM150. Jadi duit RM300 tu saya terus bagi pada anak saya. Saya cakap, okey, Ali ni RM150, pergi bayar kejap. Ali pun pergi dan bayar yuran tuition dia RM150 daripada duit RM300 yang saya buat balik daripada jual nasi lemak. Jadi baki saya hari tu adalah RM150. Jadi tuan dan puan, semua aktiviti saya sehari tu saya kena rekod. Oleh kerana RM150 tadi tu duit tuition Ali anak saya, tapi saya ambil daripada duit bisnes, saya kena rekodkan juga. Jadi saya rekodkan kat situ honest withdrawal. Saya ambil duit tu. Honest withdrawal, bayar yuran tuition anak RM150. Saya letak kat situ. Jadi tuan dan puan, maksudnya saya masih perlu rekodkan transaksi walaupun perbelanjaan peribadi sekiranya saya gunakan duit bisnes. Kan? Saya kata pagi-pagi saya ada duit RM100 modal untuk hari tu jual nasi lemak. Lepas tu saya jual sampai pukul 11, 11.30 dah habis, tutup. Saya ada RM300 campur modal tadi RM100, so saya ada RM400. Kemudian saya pergi kedai beli supply kan. Saya kata beli stok apa semua tu, RM70 dan RM30 tadi RM100 saya dah habis. So saya ada RM300. Saya balik kat rumah, tiba-tiba baru saya teringat nak bayar duit yuran tuition anak RM150. Jadi RM150 saya dah bagi kat anak saya bayar yuran tuition. Jadi baki cash saya pada hari itu ada RM150. Jadi ini adalah antara orang kata dia macam diary. Kalau tuan dan puan nampak cash book ini ataupun kita manage record cash kita hari-hari, tuan dan puan anggap dia macam satu diary. Macam satu diary. Pukul 6 buat apa? Pukul 11 buat apa? Pukul 12 buat apa? Pukul 1 buat apa? Dia macam kita buat diary. Jadi cashbook ni sebenarnya kita pun rekodkan ni macam diary lah. Okey, hari ni 26 hari bulan 12 2020. Okey, pukul 6 pagi tadi, seawal pagi tadi modal berniaga RM100. Okey, hasil jualan RM300. Beli package, beli plastik dan kertas bungkusan nasi lemak RM70. RM30. Beli beras, ikan bilis, kacang untuk masak nasi lemak, sambal untuk masak nasi dan sambal nasi lemak RM70. Jadi hujung sekali saya akan tulis pula pukul 1 tengah hari bayar yuran tuition anak RM150. Jadi dia macam diary. Jadi tuan dan puan, kalau kita tengok waktu kita zaman kecil-kecil zaman dulu, kita seronok tulis diary, betul tak? Kita tulis diary, tapi yang itu kita tulis perasaan kita kan, perasaan kita. Tapi sekarang ni bila kita buat bisnes, diary kita itu adalah journal. Journal ataupun rekod kita punya duit keluar masuk hari-hari. Itu kalau konteks saya jual nasi lemak lah, jual di gerai. Jadi tuan dan puan bayangkan kalau tuan dan puan ada satu jenis bisnes, tak kisahlah bisnes apa. Mungkin tuan dan puan buat training, mungkin tuan dan puan buat consultancy, mungkin tuan dan puan buat servis freelance. Tuan dan puan buat servis freelance accounting. Jadi tiap-tiap bulan tuan dan puan akan keluarkan invoice pada klien bayar. Tetapi bukan hari-hari tuan dan puan buat pengeluaran. Jadi pada hari-hari yang mana tuan dan puan ada buat mendapat bayaran dan keluarkan duit daripada akaun untuk perbelanjaan mesti direkodkan. Jadi kalau kita gunakan duit bisnes kita daripada akaun bisnes kita tu untuk keperluan peribadi, kita masih kena rekodkan. Perlu direkodkan. Kalau enterprise biasa kita akan letak dalam kategori honest withdrawal ataupun salary ke allowance ke, ikut tuan dan puan lah apa kategori yang tuan dan puan masukkan untuk merekod duit tu keluar ke mana, itu yang kita kena ada. Jadi kalau duit masuk, mungkin tuan dan puan terus saja letak sale. Tuan dan puan terus saja letak sale. Okey, RM100 sale. Okey, RM1,000 sale. Jadi tuan dan puan kalau duit masuk je anggap sebagai sale. Ini pun bahaya juga. Jadi kena rekod. Contoh macam tadi kan, katalah saya jual nasi lemak tadi RM100 yang pertama pagi-pagi tadi, itu adalah modal untuk hari tu. RM100 tu bukan sale. Dia modal awal. Sale saya hanya RM300. Yang itu tuan dan puan kena tengok jugalah, sebab bila nampak duit masuk je kita ingat sale. Duit masuk je kita ingat sale. Padahal duit masuk tu mungkin orang bayar hutang. Dia bukan sale, tapi orang bayar hutang. Jadi benda-benda tu tuan dan puan, kita kata bila kita urus katalah cashbook, kita urus kita punya rekod keuangan, kita urus kita punya rekod-rekod duit dalam petty cash, kalau kita urus rekod-rekod duit dalam drawer, semua tu sebenarnya kena direkod. Jadi tuan dan puan, kalau kita lihat aktiviti merekod tu macam kita tulis diary, macam kita tulis journal, kita takkan rasa berat.
Kita tak akan rasa macam Allah teruknya kena rekod ke. Alah, pergi kedai runcit pun, pergi kedai Speedmart belanja dalam RM7 pun kena tulis ke. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat kalau kita lihat perkara tu sebagai satu macam journal, sebagai satu diary, sebagai satu orang kata momen-momen penting yang perlu kita rakam. Dia akan jadi, kita tahu dia penting dan kita akan ambil dia sebagai satu perkara yang memang kita kena buat. Walaupun kita kata kita pergi beli aiskrim sebatang mungkin RM1, RM2. Tuan-tuan puan, RM1, RM2 perbelanjaan tu mungkin kita rasa sikit. Tapi kalau RM1 hari-hari, dah sebulan RM30. Itu kalau seorang. Kalau 10 orang, RM300. Kan? Kalau sehari RM1. Jadi mustahil sehari RM1. Biasanya sehari mungkin RM10. Mungkin RM100. Jadi kalau 30 hari, RM100 dah berapa? RM3,000? Jadi amount ni makin lama dia makin besar. Jadi tidak ada satu sen pun yang terkecuali dalam rekod kita punya rekod pengurusan. Kita jangan kecualikan. 1 sen pun rekod. Jadi kalau kita ada staff, kita cakap dengan staff kita, 1 sen keluar pun kena rekod. Jadi kita jadi macam apa orang kata, kedekutnya. Dia bukan kedekut. Boleh belanja, boleh guna, memang dah ada allocation, Mas katalah contoh. Memang dah allocate dah nak beli kertas, paper, A4, pensel, nak beli apa semua untuk office. So kita dah allocate, tetapi setiap kali belanja keluar mesti rekod. Kalau dia beli pen 50 sen pun kena rekod. Jadi bila kita ada satu budaya macam ni, dia lama-lama jadi satu kebiasaan merekod. Semua kena rekod. Okey. Jadi kena bila kita kata semua kena rekod, jadi dia ada disiplin. Kita sendiri, kita melihat, kita kena lihat keperluan untuk kita merekod tu sebagai satu disiplin, dan pada masa yang sama kita kena enjoy. Kita kena enjoy macam kita anggap kita tulis diary kan. Tiap-tiap hari nak tulis diary, pukul berapa buat apa, pukul apa buat apa. Kita ambil benda tu sebagai satu benda yang kita enjoy, kita seronok. Jadi bila kita buat rekod-rekod untuk kewangan pun, kita akan jadi rasa seronok. Biasalah tuan-puan, kita kata macam mana kita nak buat, how do we make ourselves love things that we hate. Kalau kita benci sangatlah nak merekod ni, penat lah. Receipt punya apa susah lah. Jadi kita kata kita perlu lakukan sesuatu supaya kita suka kepada benda yang kita tak suka, kerana benda tu baik. Merekod, mengumpulkan receipt, menyusun tu semua ada satu perkara yang baik dan penting untuk dia kata untuk kemaslahatan, untuk kebaikan perniagaan kita. Jadi kalaupun kita kata berniaga kecil, jadi tadi saya bagi contoh jual nasi lemak, pergi gerai pagi-pagi, kita buka gerai, modal RM100, lepas tu kita jual dapat RM300, sale kita RM300 saja. 100 tu bukan sale, 100 tu ada modal hari tu. Kemudian kita pergi beli lagi barang modal untuk esok, kita beli RM70 bahan-bahan, kita beli RM30 bekas-bekas bungkus. Jadi kita tinggal lagi RM300 baki. Lepas tu kita balik rumah, kita baru teringat nak bayar pula duit tuition anak, bayar RM150. So kita ada baki RM150 untuk hari tu. Jadi kita kena rekod semua. Jadi bila kita rekod tu semua, nanti kita boleh track balik, tuan-puan. RM300 sale hari ni untuk nasi lemak. Nasi lemak apa yang paling popular? Lepas tu kita tengok, nasi lemak sambal kerang rupanya paling popular. Nasi lemak kosong ni semuanya yang paling popular. Seorang beli 10 nasi lemak kosong. Tak ada apa-apa, maksudnya biasa je, nasi lemak biasa. Jadi bila kita tahu tu, kita boleh buat rancangan kita. Okey, besok bila kita keluar jual, kita kena siapkan pack nasi lemak biasa minimum 20. Contoh, kita dah siap pack, jadi orang datang minta je kita dah siap. Jadi itu antara salah satu orang kata kelebihan apabila kita ada rekod tu, tuan-tuan puan. Dia bukan hanya saja memberi kesan kepada rekod duit, tetapi memberi kesan kepada macam mana kita nak rancang kita punya sales. Macam mana kita nak rancang kalau kita buat marketing, kalau kita kata kita buat bisnes dropship ke, kita buat bisnes online ke. Jadi kita daripada rekod-rekod tu kita boleh tengok, produk apa yang hit banyak ni, orang nak minta banyak ni secara online. Mungkin kita boleh tambah stok, mungkin kita boleh push kepada kita punya marketing untuk produk tu, ataupun produk tu dah banyak sangat orang order dah, so tak payah dah buat marketing tu, buat sale saja, kita marketkan produk lain yang stok banyak, tak gerak lagi. Jadi sebenarnya semua itu sebenarnya ada kaitan apabila kita rekod kita punya transaksi, kita punya sale, kita punya perbelanjaan hari-hari. Yang itu yang saya bawa perbincangan hari ini adalah tentang cashbook.
cash book management. Sebenarnya salah satu perkara ya dalam semua hal pengurusan ya tuan dan puan. Kita kata HR lah, kita kata admin lah, kita kata operation lah, tapi semua ni kan dia akan masuk kepada satu kolam, satu bahagian iaitu finance and account. Akhirnya sekali dia akan pergi ke finance and account. Daripada finance and account ni kita akan nampak macam mana kita nak susun strategi-strategi lain, strategi salesnya, marketingnya, macam mana kita plan untuk administrationnya, nak tambah aset ke, nak jual aset ke, nak tambah bajet dekat bahagian mana, nak tambahkan staff ke, nak tambah mesin ke. Jadi semua-semua tu sebenarnya dia berkaitan. Jadi yang pertama sekali, yang paling kecil mula-mula yang kita buat ni adalah untuk merekod setiap transaksi harian yang kita buat hari-hari. Jadi kita kumpulkan semua. Kalau kita kumpul sampai seminggu, kita takut lupa tuan dan puan. Jadi kita kena rekod. Jadi dalam setiap hari kita ada satu time untuk closing untuk closing. Jadi tuan dan puan rekodkan satu hari tu hujung closing pukul berapa? Pukul 5? Tuan dan puan closing pukul berapa? Jadi katalah kalau pukul 5, tamatkan pukul 5 buat report tu. Jadi besok bila kita buat, kalau ada transaksi lepas pukul 5, pukul 9 malam, 10 malam ke ada transaksi lagi, tak apa. Besok bila tutup balik pukul 5 tu, kita capture semua transaction lepas pukul 5 semalam. Kita capture balik transaction tu, kita rekodkan balik. Tapi setiap hari closing katalah contoh pukul 5 petang. Jadi tuan dan puan setkan satu masa. Walaupun kita bisnes secara solo ke, bisnes seorang-seorang ke, bisnes kat rumah ke, bisnes kat kedai ke, bisnes kat pasar raya ke, bisnes kat pasar ke, tak apa. Jadi tuan dan puan, yang penting kita, kalau kita kata kita sebagai usahawan, bisnes kita kecil ke besar ke, kita tetap seorang usahawan. Sama ada kita buat sales saja, atau kita buat bisnes, atau kita kata kita build company, atau kita kata kita solopreneur, tak apa. Yang penting kita kata kita buat semua ni dari masa ke semasa, diperbaiki dari masa ke semasa. Jadi tuan dan puan, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan. Hari ni sebenarnya santai saja. Saya orang kata jam 1:30 tengah hari, sebab pagi tadi ada kelas, besok pun ada kelas. Jadi besok kita akan jumpa juga dalam jam 1:30 hari, 1:30 tengah hari, 1:30 hari pula, pukul 1:30 tengah hari. InsyaAllah kita akan bincangkan beberapa topik ringkas dan juga ringan. Kita bincang tenang-tenang sahaja, tetapi kita nak supaya perbincangan kita tu ada input. Dan jadi saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan, sama ada menonton secara live di Facebook page ataupun menonton di channel YouTube Nur Aminah Omar. Jadi untuk itu tuan dan puan, jangan lupa www.nuraminahomar.com. Kita jumpa di sana insya-Allah. Assalamualaikum.